Assalamualaikum semua dan selamat malam. Okay. Hai guys. Okay, untuk video kali ni saya buat handheld mode. Maknanya saya pegang kamera tu sebab, dan kamera yang saya pakai adalah handphone. Sebab DSLR saya tengah charge. Okay, tak apa, tu kita letak tepi. Okay, untuk video kali ni saya akan share dengan korang barang-barang yang depan ni adalah barang yang ada dalam PC saya. So saya akan share dengan korang ni apa yang saya buat, apa yang saya pasang, dan prestasi dia saya akan cerita pada next video. Okay, so motif kenapa saya buat bergoyang pula. So motif kenapa saya buat PC baru adalah sedangkan saya ada laptop ni boleh editing, ada graphic card Intel Core i5, graphic card Nvidia MX 150. Kenapa saya nak juga buat PC? Sebab laptop kecil, PC besar, so buat lagi selesa. Okay, itu saja. And then ada lagi masalah yang datang kat laptop ni untuk saya editing. Okay, PC sini saya buat sebab saya nak editing, saya nak buat kerja, and then saya nak gaming dan juga streaming. So ada 4 benda. Jadi laptop tu tak boleh. Laptop tu boleh buat kerja, boleh editing tapi agak slow, dan boleh gaming tapi agak slow jugalah, dan tak boleh stream. So sebab tu lah saya buat PC ni. So PC ni saya buat based on review di YouTube, di mana saya buka channel YouTube yang ada dekat YouTube, channel-channel YouTube ataupun YouTuber Malaysia yang membincangkan barang-barang PC. Okay, contohnya adalah channel Mona Lisa. Sebab apa saya sebut Mona Lisa? Okay, channel Mona Lisa ni sebab dia adalah channel yang mana saya belajar untuk buat komputer ni lah. Okay, dan barang-barang saya pilih ni pun based on review daripada channel tu. Okay, kalau korang nak belajar lagi, korang boleh search lah channel Mona Lisa tu. So dia pun ada banyak buat review barang apa semua. Okay, so kenapa saya memilih prosesor ni? Okay, so barang pertama kita pilih prosesor dululah. So untuk PC saya menggunakan prosesor Pentium Gold G5400 yang menggunakan soket LGA 1151. Alamak, tak fokus. Kita fokus sikit. Okay, LGA 1151. Prosesor ni mempunyai 2 core dan support 2 channel DDR4. Okay, and then prosesor ni pula dia punya speed adalah 3.7 GHz, dan dia punya spek korang nampak spek SR3X9. So kenapa saya pilih Intel? Sebab laptop saya yang lama tu pun yang tu bukan lama lah, dalam setahun juga saya dah pakai. Yang tu Intel. Jadi PC lama saya pun Intel, and saya rasa better saya stick to Intel lah. Dan prosesor ni, kenapa saya beli prosesor ni? Sebab prosesor yang paling murah saya jumpa adalah dalam kategori Intel ataupun Intel punya production, yang paling murah adalah yang ini. Dan dia punya review tentang prosesor ni not bad. Jadi sebab tu saya beli prosesor ni. So harga saya letak di hujung video lah untuk barang-barang ni semua. Okay, next kita dah jumpa prosesor. Barang kedua adalah motherboard. Sebab apa? Kalau ada prosesor, kena ada motherboard. Okay, motherboard yang saya gunakan adalah ASRock Z370 Pro 4. Komen saya terhadap motherboard ni not bad. Korang boleh main game macam saya buat dekat depan ni. Sekarang ada back untuk gaming lah, gaming, editing dan sebagainya. Okay, sebenarnya korang boleh dapatkan prosesor yang lagi korang boleh dapatkan motherboard yang lagi elok sebenarnya. Okay, maksudnya yang ni adalah medium range untuk motherboard. Sebab apa saya beli ni? Sebab motherboard ni sahaja yang ada dekat kedai yang saya pergi tu untuk boleh masukkan prosesor ni. Sebab soket dia LGA 1151 dan motherboard ni support prosesor ni. Sebab tu saya pilih motherboard ni. Okay, lagi apa yang saya suka dengan motherboard ni? Motherboard ni ada fokus. Okay, motherboard ni ada 2 slot M.2
untuk SSD, dan juga adalah lagi kegunaan M.2 slot ni. And then dia ada kalau korang tengok kat sini, okay, dia ada 4 slot DDR4 untuk RAM, tapi sebabkan prosesor ni boleh support 2 saja, so kita masuk 2 je lah. Okay, lagi dia menggunakan chipset Z370, and then dia pakai LGA 1151, dan dia juga support 8 gen Intel Core processor. Sebab yang ni saya beli ni pun 8 generation, so yang ni dia support, saya pakai yang ini. And lain seperti yang korang tengok, storage dia ada 6 SATA 3 punya slot, and then dia ada 2 slot M.2 macam yang saya sebutkan tadi, and then dia ada PCIe Gen 3, 4 slot Gen 3 punya PCIe, dan dia ada SATA 3 satu. So maksudnya untuk storage dia ada banyak slot storage dia. And graphic card punya graphic output dia ada HDMI 1, DVI 1, dan 1 di sub. Okay, lagi dekat belakang dia ada USB 3.1 Gen 1, ada Type C punya USB slot, dan 5 slot USB 2.0 lah. And then audio pula not bad lah untuk audio dia. Okay, dan dia punya LAN ataupun kabel LAN dia menggunakan Intel Gigabit LAN. So form factor micro ATX. So kalau korang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan motherboard ni, korang boleh tengok dekat YouTube lah. Dekat YouTube ada yang dia buat review pasal motherboard ni, korang boleh tengok lagi. So saya tekan motherboard, and then kita pergi ke next. Korang dah ada processor, korang dah ada motherboard, dan korang kena ada power supply. So power supply yang saya guna adalah Coolmaster Elite 600 VR version 3. VR version ni pula. Okay, power supply ni ataupun power supply unit IPSU ni saya gunakan dia not bad, senyap. Macam sekarang ni pun korang tak dengar. Boleh dengar ke? Saya pun tak tahu. Tapi bagi saya macam sekarang ni tak dengar lah bunyi kipas yang ada dekat komputer tu, yang datang daripada komputer tu. Okay, saya menggunakan Coolmaster 600 watt. Kenapa saya pilih 600 watt? Sebab saya nak masukkan graphic card satu. And then kalau boleh korang cari power supply yang elok sikit, sebab power supply ni adalah punca kuasa kepada nak hidupkan korang punya dalam ni lah. So ini adalah main sources dia. So kalau boleh korang cari yang berkualiti lah power supply dia. Okay, so kita pergi kepada next. Sebab yang ni tak ada apa-apa nak cakap sangat, tapi not bad lah, boleh lah, kualiti dia bagus. So next saya pergi kepada SSD. Okay, sebenarnya kalau korang tengok kat situ, SSD ada 3. Nampak? Tak apa, nanti kita pergi kat situ. Okay, sekarang ni kita cerita kat sini dulu. So SSD saya gunakan ini satu. Yang first saya gunakan adalah Samsung punya SSD, iaitu 860 EVO 250GB. So kenapa saya kata kalau korang nak buat PC untuk gaming ke apa, pilih SSD, sebab SSD lagi laju lah daripada HDD. So yang tu korang kena ni optional lah. Kalau korang nakkan size murah, korang boleh beli HDD 1TB. Kalau korang nak laju, speed transfer apa semua laju, dia punya rendering laju, korang beli SSD. Macam saya ada bajet untuk 250GB je, saya beli 250GB. Sebab dekat komputer lama saya ni yang dah rosak tu, ada lagi 2 storage yang dah ada. Okay, so yang ni tambahan je saya beli. Sebab ni optional. Kalau korang ada duit, korang boleh beli yang 1TB punya. Okay, so yang ni sebab saya tak ada duit. Sebab saya nak bajet, saya beli yang ni saja. Okay, ni settle. And then kita pergi dekat RAM. Okay, RAM ada dekat dalam PC. So RAM yang saya gunakan adalah RAM brand King Max. Nanti saya insert gambar lah kot. Okay, brand King Max biasa punya. Speed dia 266GHz dan juga 8GB. So bila saya guna 2 channel, komputer ni jadi 16GB
266 GHz speed dia lah. So RAM dia 16GB sebab ada 2 channel, 8GB. So korang faham kan? Okay, saya rasa korang faham kot. Okay, untuk next pula adalah optional. Ini adalah barang-barang optional, tapi disebabkan kalau korang nak buat gaming, barang ni perlu. Okay, iaitu cooling system untuk CPU. Okay, cooling system untuk CPU saya menggunakan Arctic punya brand, Freezer i30. So dia boleh melekat dekat soket 1155 dengan 1151 dan juga 1156. So soket yang dia boleh support untuk pasang. Okay, kenapa saya pilih yang macam ni, sedangkan saya boleh pilih yang, kenapa saya masih memilih untuk menggunakan air cooling system berbanding water cooling system? Okay, kenapa saya pilih air cooling system? Sebab first, casing, saya menggunakan casing lama komputer saya. Sebab kita nak budget, so kita pakai je yang dah ada. Okay, and then kenapa saya pilih untuk tukar daripada guna yang dah sedia ada? Sebab based on review yang saya dah main, so itu untuk performance next, saya akan cerita juga kat dalam ni. Sebab adalah untuk bagi saya boleh on PC ni dalam jangka masa yang lama, dan dia punya suhu untuk prosesor tu stabil lah. Maksudnya suhu dia tak cecah 100. Okay, so itu sebab dia. Okay, ni dah settle. And then seperti yang korang tengok, yang saya dah unboxing dekat video sebelum ini, inilah dia. So macam korang tengok, saya dah unboxing dah dekat video sebelum ni. So korang dah tahu kan kenapa saya pilih ni. Kenapa? Okay, kenapa saya pilih ni? Saya rasa saya dah cerita. Okay, sebab yang ni adalah yang paling low grade lah, paling rendah lah. Sebab harga dia pun tak sampai 1,000, and then harga dia pun dalam bajet ke 500 ke 800 ringgit, macam tu range dia. Jadi dia punya chip Nvidia dia yang dia guna adalah 1650. So bagi saya, graphic card ni dah cukup membadai pada korang yang nak main game tapi tak adalah hardcore sangat. Maksud hardcore ni, korang tak nak macam ni. Kalau korang nak main game, sebenarnya dia based on FPS or frame rate per second. Kalau korang nak main game tu sedap, frame rate per second dia kena lebih daripada 120 hingga ke 240 frame rate per second. So game kat situ akan jadi smooth gila. Kalau yang macam yang ni, dia sebabkan mid range punya, jadi frame rate yang paling tinggi dia ikut game lah. Macam Dota saya boleh main dalam berapa saya tak ingat. Macam League of Legends saya boleh main dalam 120 frame rate per second. Jadi kat situ game akan smooth dan adalah dia punya features kat situ. So graphic card ni penting jugalah sebenarnya untuk korang editing dan juga gaming. Okay, settle. So jom kita pergi dekat PC ni. So seperti yang korang tengok sekarang ni, ini adalah PC saya. So casing ni adalah dah usia dia 10 tahun dah. Casing ni dah 10 tahun dah. Jadi yang saya tukar adalah dalam-dalam dia ni saja, barang-barang dalam ni. Casing saya pakai balik. So seperti yang korang tengok, okay, kita buka lampu. Okay, seperti yang korang tengok, okay, dalam tu saya pakai 2 channel RAM. Satu, ada satu kat dalam ni, 2. So RAM ni kira not bad lah untuk korang pakai brand King Max ni. And then kalau korang tengok kat sini ni ada Seagate punya HDD, yang kat sini ada SSD untuk OS, yang ni ada, tak nampak. Okay, sini ada SSD untuk game dan juga software. So satu untuk software, satu untuk OS, Windows apa semua, satu lagi untuk file kerja, file video, gambar apa semua saya simpan dalam ni. So macam ni graphic card, ini cooling system. Dan kenapa saya tak pasang cover? Kenapa? Sebab korang tengok kat sini tak ada airflow, maksudnya tak ada udara masuk dan tak ada udara yang keluar. Jadi saya nak pastikan barang-barang dalam ni dalam keadaan yang selamat dan sentiasa dimonitor. Saya buka je terus.
So itu saja untuk video kali ini. So jangan lupa like, share, comment dan subscribe. And then jangan lupa untuk follow IG saya, iaitu IG saya dekat sini. Okay, ni IG saya. So korang jangan lupa follow IG ni. Okay. Dan juga korang boleh follow Facebook saya. Okay, ni Facebook business page saya. Okay, so kalau korang follow Facebook saya, so korang jangan lupa follow Facebook saya ni. Kalau korang follow Facebook saya, Facebook page lah, jangan follow add friend Facebook ni, follow Facebook page saya. Kat sini ada Facebook page saya. And Facebook page ni kemungkinan besar saya akan buat game streaming lah, sebab saya tengok Facebook page ni tak berjalan langsung. Jadi better saya buat streaming game. Alalang dah buat satu PC gaming yang budget dia memang budget betul. Better saya buat satu PC gaming, kan? Okay, itu saja. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.